بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu seperti biasa tuan-tuan, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, peluang, kesihatan dan paling penting kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sampai ke majlis pada malam ini. Kita nak sambung tuan-tuan rukun yang ketiga daripada 13 rukun. Tajuk kita iaitu perbincangan berkaitan dengan komponen yang ketiga dalam protokol sembahyang, iaitu syarat sah setiap rukun. Itu komponen yang ketiga antara komponen yang penting di dalam protokol sembahyang. Ini merupakan intilah. Yang ketiga daripada 13, satu persatu kita akan bincang dari sudut cara untuk implement, cara untuk kita buat. Setiap 13 rukun itu bagaimana cara untuk kita buat supaya menepati dengan peraturan yang telah diperuntukkan dalam peraturan sembahyang. Yang ketiganya, nama takbir dia ialah, nama rukun dia ialah takbiratul ihram. Itu nama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang kitab kita ini, ketiga daripada 13 rukun sembahyang, yakni 13 juzuk sembahyang. Apa dia? Takbiratul ihram. Nama takbir ni nama bagi juzuk yang kita akan buat di dalam sembahyang. Yakni itu diri dia, yang dikendaki dengan lafaz yang bernama takbiratul ihram tu. Apa diri dia? Yang kata lafaz takbiratul ihram ni, yakni yang dikendaki dengan lafaz takbiratul ihram, mengucap, yang mengucap ni menutur. Tu mengucap, menutur. Sebab tu mengucap, orang Melayu kita sebut mengucap dua kalimah syahadat. Maksudnya menuturkan perkataan dua kalimah syahadat. Itu mengucap. Mengucap tu bukan kata kena pada lafaz dua ucap, tak. Mengucap ni maknanya ucapan, menggunakan lidah kita. Ucapan itu apa yang kita nak ucap? Lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Itu bahasa lama dipanggil mengucap. Yang ni menuturkan lafaz takbiratul ihram tu. Apa dia? Diri dia menuturkan Allahu Akbar. Allahu Akbar tu diri dia. Diri yang nama takbiratul ihram. Bukan kita nak buat takbiratul ihram tu nama. Yang kita nak buat apa dia? Yang kita nak buatnya Allahu Akbar. Maka Allahu Akbar tu diberi nama. Bukan Nabi kita pandai-pandai beri nama, tidak. Nabi ni dia diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Nama dia ialah diberi nama lafaz ini takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni takbir yang mengharamkan. Lafaz takbir yang mengharamkan segala perbuatan yang halal sebelum daripada takbir. Sebelum takbir kita boleh bercakap, apa saja perkataan boleh bercakap. Tanya khabar kawan kita boleh, nak sembah apa pun boleh. Jangan sembah benda haram saja. Lepas takbir saja Allahu Akbar, maka tidak dibenarkan bercakap melainkan perkataan dalam solat. Melainkan yang boleh bercakapnya
perkataan yang wajib dalam solat, perkataan sunat dalam solat. Belum bercakap, belum takbir ini boleh bergerak. Berapa banyak, berapa jenis pergerakan pun boleh bergerak. Nak berlari boleh, nak jalan boleh, nak kat tangan boleh. Tapi selepas takbir maka haram pergerakan, melainkan pergerakan sembahyang. Sebab tu kita akan belajar keratan tu apa? Pergerakan yang dibenarkan dalam sembahyang hanya pergerakan wajib, pergerakan sunat. Jangan bergerak kalau tak sunat. Boleh membatalkan sembahyang. Ini kena tahu peraturan. Kadang-kadang bergaru tu dia, dia main ikut dam je bergaru. Mentang-mentang gatal, dia hantam ikut dam. Lebih daripada peraturan yang dibenarkan. Kita akan belajar keratan formula 3 formula basic berkaitan dengan pergerakan anggota berat, sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi ada peraturan sebab protokol sembahyang. Baik, itu sebab takbiratul ihram. Kenapa nama takbiratul ihram? Baik, diri dia Allahu Akbar. Jadi dia ada 8 huruf ini. Dia ada 8 huruf. 2 kalimah ini dinamakan diri takbiratul ihram. Terjemahan dalam kurungan itu terjemahan dia Allah yang maha besar. Itu terjemahan dalam bahasa Melayu kita. Allah yang maha besar. Jadi Tuhan yang bernama Allah, sifatnya, pangkatnya, statusnya besar. Jadi besar itu pangkat dia, status dia, bukan diri dia besar. Diri dia tak ada besar kecil, tapi pangkat dia. Allahu Akbar, Tuhan yang bernama Allah, sifat dia ataupun status dia yang paling besar ataupun yang maha besar, yang maha tinggi. Besar di sini dengan makna tinggi pangkat dia, tinggi martabat dia. Mengucap ataupun menuturkan Allahu Akbar ini atas orang yang boleh menyebut. Bagi orang yang boleh menyebut, boleh menuturkan, maka wajib dia kena tuturkan ke 8 huruf kedua-dua kalimah ini. Baik, nanti last sekali kita akan sebut tata cara menyebut setiap huruf ini. Mana tebal, mana nipis. Dia punya setiap huruf dia. Menyebut itu, mengucap itu atas orang yang boleh menyebut, yakni orang yang mampu menyebut. Wajib ia orang yang sembahyang itu menyebut, yakni menuturkan demikian, yakni lafaz Allahu Akbar dalam bahasa Arab. Ini dia mula nak cerita syarat menuturkan lafaz takbiratul ihram ini. Dan kitab kita ni sebut 2 syarat sahaja, 2 terma sahaja. Dalam kitab lain banyaklah. Kitab kita ni ringkas, dia hanya sebut 2 sahaja. Detailnya kalau ada peluang nanti akan datang, daurah berkaitan dengan protokol sembahyang itu dia detail. Dia lebih kurang dalam modul yang kita buat ada 21 daripada kitab Sulam Musibiyah, dan diringkaskan daripada 21 itu kita ambil yang fokusnya adalah 9 perkara ataupun syarat menuturkan lafaz takbir Allahu Akbar. Tapi dalam kitab kita ni dia sebut 2 yang basic. Yang pertama apa dia? Pertama, wajib ia menyebut, yakni menuturkan lafaz Allahu Akbar itu di dalam bahasa Arab. Dengan tidak boleh ditukar. Sebutan itu Allahu Akbar, 2 tu. Menggunakan lafaz Allah dan menggunakan akbar. 2 tu tak boleh di-adjust. Tak boleh kita nak tukar nama Allah yang lain. Kan nama Allah ni banyak. Nama panel dia banyak. Tak boleh ditukar dengan nama panel yang lain. Dengan nama orang panggil nama Allah Ta'ala yang lain. Ar-Rahman nama dia, Ar-Rahim nama dia juga, Al-Jabbar nama dia, Mutakabbir nama dia, Ar-Razak nama dia. Tapi tidak dibenarkan untuk menggunakan nama lain, melainkan hanya dikhaskan lafaz Allah sahaja. Tak boleh nak tukar Ar-Rahmanu Akbar. Tak boleh. Ar-Rahimu Akbar. Seperti yang tidak sah ditukar Ar-Rahmanu Akbar. Tak boleh.
Ataupun ditukar akbar itu kepada a'zam, makna yang sama. Akbar maha besar, a'zam pun maha besar. A'zam maha hebat. Mana contoh? Ataupun Allahu a'zam. Allahu a'zam. Ataupun ditukar, diterbalikkan, akbarullah, diterbalik, dan sebagainya, tidak dibenarkan. Ni kita jangan buatlah. Cuma kita jaga. Kita dah tahu menggunakan lafaz bahasa Arab dengan lafaz Allahu Akbar tidak boleh dipindah, tak boleh ditukar. Memang kita tak tukar pun, cuma kita akan fokus kepada syarat yang lain. Baik, kalaulah dia tak mampu menggunakan bahasa Arab, kalaulah ada yang tak mampu, memang tak, jarang-jarang lah, tapi ada orang asli baru masuk Islam tak boleh nak sebut Allah, saja boleh sebut. Sekiranya ada orang yang tiada boleh menyebut di dalam bahasa Arab begitu tu makna tak boleh sebut dengan lafaz Allahu Akbar, tak boleh sebut. Tak boleh sebut tu setelah ia belajar. Ni orang hari ni mudah dia ambil tiket, tak boleh sebut. Dia tak boleh sebut sebab dia tak belajar. Itu tak dikira. Maksudnya dikira kesalah dia, sebab dia tak pandai kerana dia tak belajar. Tapi kalaulah belajar sampai tahap ataupun sampai masa yang memang secara normalnya kalau orang lain dah boleh, tapi dia tak boleh, itu dimaafkan, baru boleh ditukar dengan bahasa lain. Yang ni je, yang lain tak boleh. Kita akan belajar yang lain, Fatihahnya, tahiyat akhirnya. Yang ni saja lebih ringan, boleh ditukar kepada bahasa lain sekiranya dia belajar dengan bersungguh-sungguh. Makna bersungguh-sungguh ni, dia mengikut orang panggil apa, adab belajar, tempoh belajar. Tempoh belajar ni tuan-puan, tempoh apa kita nak ambil kira? Tempoh kebiasaan orang lain belajar. Berapa bulan ambil masa untuk pandai sebut Allahu Akbar? Biasanya kena tanya untuk guru lah, untuk guru Quran. Biasanya kalau ajak, cuma hari ni tuan-puan, hari ni masih ada lagi kuliah Quran ni, masih ada, alhamdulillah. Nak surau kita, alhamdulillah lah. Syabah tahniah surau ni. Walaupun surau lain tu jarang ada dah, tapi masih ada lagi. Yang jaramnya tuan-puan, ada yang jaramnya ialah kuliah rukun qauli. Sebab kalau Quran dia baca Fatihah juz'am, habis juz'am terus naik Baqarah. Baca ada rukun qauli, tak baca, dia kena ada kuliah lain. Kena minta dengan tok guru, tuan apa ni, tok guru Quran, saya nak baca rukun qauli. Sebab itu wajib baca Quran dan baca rukun qauli. Dia satu level. Bahkan kalau nak tengok kewajipan rukun qauli lagi, barulah Quran. Tapi kita setandim lah, Quran pun kita belajar, rukun qauli pun belajar. Rukun qauli apa dia? 5 yang kita belajar dalam solat, iaitu takbiratul ihram, yang keduanya Fatihah, yang ketiganya tahiyat akhir, yang keempatnya selawat selepas tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak mudah tuan-tuan? Jangan. Kalau kita buat tak kena gaya, memang lerak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh tahan lagi lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia buat dah. Nampak lain okey, sayyidina tu tak betul, tak jadi selawat. Tu bahaya. Tu saya cakap, nampak simple, mudah, menyebabkan orang tak nak belajar, tapi suruh dia buat, panduan dia memang jadilah. Jangan ikut standard dia, ikut standard Islamik punya rule. Ikut standard kita, memang hebatlah kita yang nilai kita. Jangan kita nilai kita, bagi orang yang tahu menilai kita. Allahumma salli, bukan salli. Tu kena tahu dia punya cara sebutan dia, baru jadi selawat. Kalau Allahumma salli bukan selawat, sebab sendiri selawat dia huruf sad, bukan huruf sa.
Betul dah. Allahumma salli, bukan salli. Yang kelima, salam. Tu 5 rukun ini juga kita kena kuliahkan. Maksudnya kita kena tadabbur, kita kena talaqi. Tadabbur ni lain, kena talaqi kan. Itu yang hari ni dah hilang tu melainkan inisiatif secara personal lah. Kita personal pergi jumpa guru. Boleh tak saya betulkan saya punya bacaan saya takbir Allahu Akbar. Tok guru dengar, betul dah. Tok guru tajwid. Jangan jumpa guru lain. Saya pergi jumpa dah cikgu tepi rumah saya. Cikgu apa? Cikgu Mek. Cikgu juga. Ini cara cikgu Quran lah. Habis. Orang ini tuan-puan, dia kira ustaz je. Ustaz ni banyak. Kalau dulu, tak apa, dulu dia alim semua. Orang dulu tuan-puan, nama, sebab tu title Tok Guru ni bukan boleh panggil mudah-mudah. Kita ni mudah aja panggil Tok Guru. Tok Guru ni, dia syaraf dia kena alim banyak bidang ilmu. Tajwid standard dah, tu asas. Fiqh kena alim, akidah kena alim, tasawuf kena alim, tajuk ilmu alah, beberapa ilmu alah, mantiknya, balaghahnya, nahwu sarah, basic. Baru boleh dapat title Tok Guru dulunya. Sebab tu boleh tanya semua. Kalau dapat Tok Guru tak apa, tak tersilap. Tanyalah apa pun. Sebab dia menguasai berbelas-belas ilmu. Campur ilmu basic dengan ilmu alat. Ilmu alat ni maknanya subjek sokongan. Kalau kita di sekolah hari ni dia panggil subjek sokongan. Dia juga kena terror. Baru dapat title Tok Guru dan dapat buka kelayakan untuk buka institusi yang kita panggil pondok dulunya. Dia ada syarat. Tapi makin lama tuan-puan, benda ni tidak diambil kira lagi. Tidak seolah-olah tidak ada nilai. Mudah je nama tu dipanggil Tok Guru. Nampak lebay sikit Tok Guru. Tapi nisbah kita bolehlah panggil Tok Guru, nisbah kita. Nisbah personal tak apa. Ni maknanya nak masyhurkan dia ini sebagai orang alim. Tu tak boleh. Nisbah kita memanglah dia guru kita. Ini guru saya. Itu tak apa nisbah kita. Ni nisbah memasyhurkan. Sebab tu orang dulu dia akan cakap ni Tok Guru saya. Tak salah bagi dia. Walaupun Tok Guru dia tu sebenarnya tak dapat kelayakan untuk menjadi tuan guru lagi. Tak boleh ilmu, tak boleh buka pondok lagi. Tak boleh lagi panggil Tok Guru, memasyhurkan Tok Guru. Tapi dia panggil Tok Guru, dia dah cakap ini Tok Guru saya. Itu tak salah lah, memang guru dia. Ni maksudnya nak memasyhurkan, nak bagi nama tu. Kan ada nama tuan guru depan tu, dah jadi nama dah, nama official dah rasmi dah, tuan guru sekian tu. Itu kena dapat kelayakan di kalangan orang alim. Jadi orang alim lah yang akan orang panggil apa, mentasahihkan dia layak ataupun tidak mendapat gelaran tuan guru. Kiai ataupun tuan guru saya, salah seorang tuan guru saya, Kiai Osman, dia kata di Indonesia, syarat untuk panggilan kiai mesti kelayakan ilmu dia buka pondok, baru boleh panggil kiai. Kalau tak boleh buka pondok, tak boleh panggil kiai. Macam kita sinilah, nak panggil tok guru kena boleh buka pondok dulu, baru boleh panggil tuan guru. Sama juga di sana kiai. Begitu juga baba di selatan di Thailand. Nak panggil baba, bukan semua orang boleh panggil baba. Maksudnya kena baba itu orang yang kelayakan ilmunya boleh buka pondok. Baik. Jadi kita cari guru kita, dan juga tempoh masa ini kita ikut. Kalau normalnya biasanya 6 bulan baru kita boleh untuk menguasai lafaz Allahu Akbar, maka kita ikut 6 bulan. Boleh tak? Tak boleh. Apabila dia ni tak boleh, ni dipanggil orang yang special case, orang yang tak mampu menyebut lafaz Allahu Akbar. Tak mampu sebut betul ke? Bukan. Tak mampu sebut langsung, tak mampu sebut betul. InsyaAllah kita akan bincangkan datang, nanti last sekali. Tak mampu sebut betul, itu dia panggil ummi. Nanti kita akan bincangkan datang. Ini bukan, ini tak boleh sebut langsung. Sekiranya ada orang yang tiada boleh menyebut dalam bahasa Arab begitu, yang lafaz Allahu Akbar,
Bila setelah ia belajar dengan bersungguh-sungguh. Itu makna belajar bersungguh-sungguh tu, cari guru ikut tempoh yang dibenarkan. Ikut tempoh yang biasanya boleh. Tu. Jangan cari guru, dah cari guru okey dah guru tu dah kira boleh dah. Tapi dia tak ikut tempoh. Maksud pergi jaran-jaran. Lepas tu tanya dia mengaji setahun 2 kali je dia pergi. Itu tak boleh. Itu tak ikut tempoh masa yang orang panggil apa? Biasanya boleh. Bersungguh ni bahasa kita hari ni dia panggil intensif lah. Secara intensif. Bolehlah, harus. Barulah boleh diterjemahkan dalam apa bahasa sekalipun. Walaupun bukan bahasanya sendiri. Boleh terjemah. Allah Maha Besar. Dia Melayu kan? Kok Jawa lah. Inggris lah. India lah. Melayu, Cina. Dia boleh terjemah dalam bahasa ibunda dia ataupun bahasa apa saja dia faham. Tidak boleh diganti dengan zikir yang lain. Tak boleh ganti. Dia tak macam Fatihah. Fatihah akan datang. Habis syarat pertama, mudah saya tuan-puan. Kita nak masuk syarat kedua yang penting. Syarat kedua ini yang penting. Dan last sekali kita sebut juga syarat yang ketiga. Tuan-puan, dia sebut 2 syarat saja. Nanti kesimpulan penutup kita akan sebut syarat yang ketiga, iaitu cara nak tutur huruf demi huruf. Itu syarat yang ketiga. Apa dia syarat yang kedua? Dan disyaratkan membaca takbiratul ihram. Ini membaca lafaz takbiratul ihram dan segala bacaan yang lain di dalam sembahyang. Ini dia tambah. Bukan saja takbiratul ihram, bahkan seluruh bacaan yang lain dalam sembahyang. Fatihahnya, tahiyat akhirnya, selawat selepas tahiyat akhirnya, salamnya, wajib. Sunat doa iftitahnya, Rabbighfirlinya, zikir-zikir yang sunatnya. Wajib dan sunat sama syarat dia. Apa syarat dia? Hendaklah, ini wajib bukan sunat, syarat ni. Hendaklah wajib didengar oleh telinganya sendiri. Dengar tu berapa huruf? Segala. Kan semua huruf bacaan itu. Semua huruf bacaan tu. Ada berapa huruf? 8. Ke-8 kena dengar. Alif lam lam ha Allah. Alif kaf ba ra akbaru. Ra pun kena dengar. Akbaru. Kena dengar semua. Dengar tu dalam suasana yang tidak bising. Dia ada standard volume. Dengar ni tuan-puan, dia ada 2 standard. Kitab kita ni dia sebut secara umum saja. Maksud apa? Standard pertama ni kita cerita umum dulu. Standard dalam fiqh, dalam syarah, volume kita. Okey, sebelum kita nak standard volume yang tambahan itu, kita tahu basic dulu. Kita tahu basic dulu. Sebab takut tidak dia jadi keliru. Baik, yang asasnya tuan-puan, wajib yang asasnya wajib diri kita sendiri dengar. Dengar apa dia? Dengar semua huruf. Alif lam lam ha, alif kaf ba ra. Allahu akbar. Apa yang nak dengar? Ini orang jangan kadang-kadang keliru. Dengar huruf ya. Apa yang nak dengar? Dengar sekalian huruf jelas dari sudut makharijul huruf. Itu syarat ketiga. Syarat pertama, yang kedua dengar. Dengar apa dia? Semua huruf. Nak dengar tu jelas dari sudut apa? Dengar jelas diri sendiri, semua huruf dari sudut makharijul huruf. Apa maksud makharijul huruf? Setiap huruf tu tuan-puan, dia ada makhraj, dia ada standard vokal kita. Standard. Di mana huruf qafnya? Mesti keluar level mana? Ba ini tuan-puan, level mana huruf ba? Tu ab tu, akbar tu, level mana? Tu dipanggil jelas, suara itu jelas. Apa yang nak dijelaskan? Makharijul huruf. Setiap huruf dari sudut makhrajnya. Contoh-contoh tuan-puan. Jangan bunyi aq. Kenapa? Kerana aq dengan ak standard lain, makhraj lain. Itu maksud kena jelas. Kalau kita
takbir Allahu Akbar, standard lari, repeat balik. Itu kita dengar, ya. Apa yang kita dengar? Makhraj huruf kaf bertukar jadi huruf qaf. Aqa, ak, aqa, ak. Itu maksud makharijul huruf. Panggil apa? Standard kan? Standard makhraj tu. Tempat keluar huruf itu dia tak sama. Kaf lain, qaf lain. Jelas, ya, telinga kena jelas. Apabila tertukar saja, repeat balik. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Kadang-kadang orang tu dia tahu kena dengar, tapi dia tak tahu secara details apa yang kena dengar. Dia kata saya dah dengar, saya dah ada suara Allahu Akbar, ada suara, ya, tapi dia hantam, dia main hantam je, kaf ke ba ke tuku kira, yang penting ada suara. Tu kena tahu suara yang dia dengar, kena jelas setiap huruf dari sudut makhraj. Tu. Baik. Jadi sini tuan-puan, standard pertama, martabat pertama, volume suara. Volume suara yang pertama, nama dia ialah suara, kadar suara wajib. Kadar suara wajib ni dipanggil apa tuan-puan? Dipanggil dalam bahasa fiqh, dipanggil asrar ataupun dipanggil sirrun, dipanggil perlahan. Kalau tuan-puan masih ingat tuan-puan, perbincangan di peringkat sekolah-sekolah dulu, kita panggil bacaan sir, bacaan kuat. Bacaan perlahan, bacaan kuat. Jangan baca kuat, ganggu orang. Dia tak tahu kuat tu apa dia. Baca perlahan saja, ganggu orang. Sehingga baca tak bunyi langsung. Dia tak tahu perlahan tu apa dia. Sebab tu perlahan ni tuan-puan, kadar perlahan ini ialah kadar wajib. Apa dia kadar wajib? Telinga sendiri dengar segala makhraj huruf, itu dipanggil kadar wajib. Maka kadar wajib ini dalam bahasa fiqh dipanggil kadar volume suara perlahan. Inilah dia perlahan dalam fiqh. Bukan perlahan dalam bahasa. Bahasa perlahan kita tak dengar, boleh panggil perlahan dalam bahasa Melayu, bahasa Arab. Kita dengar susik-susik saja. Ya, dalam bahasa dipanggil perlahan. Tetapi di dalam syarak, kalau tak jelas makhraj, tak dipanggil perlahan, dipanggil tak baca. Perlahan ini kena dengar suara. Ya, suara saya dah dengar, dan suara itu mesti ada huruf. Huruf apa dia? Kena jelas huruf makhraj itu. Siapa yang jelas? Telinga kita, jangan orang lain. Telinga kita yang wajibnya. Itu kadar wajib. Kadar wajib. Baik, yang kedua, standard kedua. Kadar yang kedua tu puan, nama dia ialah kadar volume suara yang kuat. Kadar volume suara yang kuat. Macam mana nak timbang, nak ukur kuat ni tuan-puan? Kuat ini, lantunan volume suara dia melebihi telinganya sendiri dengar. Lebih itu sehingga didengar jelas makharijul huruf, bukan jelas suara, jelas lantunan dia itu boleh didengar oleh kawannya yang berada di sebelah, sekurang-kurang seorang. 2, 3 lagi kuat lah. Seorang di kawan dia di sebelah kanan ataupun kiri dengar volume suara dia yang mengandungi huruf, makharijul huruf yang jelas. Bukan suara saja. Memang kita dengar suara dia, tapi tak jelas dia sebut ak ke aqa. Ra tebal ke nipis tak perasan kita. Kalau kita tak perasan tebal nipis ra-nya, itu tidak dinamakan kuat, tidak dinamakan mengganggu kita. Di sinilah tuan bahaya. Orang dia nak jaga takut ganggu orang, sehingga dia tidak dia jaga sehingga tak keluar suara dia. Ni di bawah ni dia akan cerita. Habis. Maka jika yang dikata di sini ni, segala bacaan itu mesti didengar di telinga dia sendiri dalam suasana yang tidak bising. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia, kalau kita dah baca kadar wajib, telinga kita dengar, tiba-tiba ada gangguan suara kuat ke, suara lori datang, suara lori datang sehingga kita tak dengar bacaan kita, sah ataupun tidak? Jawab dia sah.
Kenapa? Kerana kadar suara yang wajib dilantunkan, iaitu kadarnya dinamakan bil quwwah. Ini peringkat yang lebih tinggi tuan-tuan. Bil quwwah ni apa dia? Bil quwwah ini bukan bil fi'li, dia ada dua level. Bil quwwah ini maksud dia martabat suara yang dilantunkan itu tak diwajibkan bil fi'li, hanya kadar quwwah. Apa makna quwwah? Standard lantunan dia, kalau tidak ada gangguan bising, dengar. Tiba-tiba ada gangguan bising, maka sah. Dia tak perlu lantun sampai habis volume. Kuat sangat gangguan tu, kipas tak kuat sangat. Gangguan lori ke apa lalu kebetulan sampai telinga dia tak dengar, bukan kes tuli ni. Tuli tuan-puan habis suara tak dengar. Bukan kes tuli, kes gangguan. Maka tak perlu kuat sampai di telinga dia sendiri dengar. Tu dipanggil bil quwwah. Ada satu lagi standard namanya bil fi'li. Bil fi'li ni dia kena dengar betul. Kebanyakan tuan-puan, mana-mana syarat, kebanyakannya semuanya bil quwwah. Dengan khutbah, kalau ada gangguan kita tak dengar, tak apa, kerana bil quwwah. Dengan khutbah yang wajib didengar ni tuan-puan, khutbah wajib, bukan ucapan sunat tu, hak wajib. Hak panjang, hak tulis teks tu, itu sunat. Hak wajibnya rukum saja, itu wajib kita dengar. Hak teks sunat tu, hak panjang tu, sunat kita dengar. Dan wajib ini siapa dia yang wajib didengar bil quwwah, tak boleh tak dengar, iaitu 40 orang yang dikira sembahyangnya. Jadi kita tak kira, kita tumpan saja. Kita tidak dikira dalam 40 orang itu. Tutup iman dia tahulah siapa yang 40 orang tu, sebab tu dia akan umumkan anak Korea kena datang awal. Kalau zaman saya dulu di kampung tuan-puan, imam ini dia dah beri nama. Bukan pasal PKP, tak, zaman dulu tak ada PKP lagi. Zaman 80-an saya budak sekolah rendah, sekolah menengah. Kenapa dia bagi nama? Ini nama orang yang dikira 40. Bukan semua boleh terpilih 40 ni. Baca Fatihah tak sah, mana boleh kira 40. Dia tumpan saja semayang, Fatihah pun tak sah, tak pernah mengaji pun Fatihah dia main hantam saja. Ini tiada dikira 40. Tu iman dia kena, anak Korea dia akan beritahu apa. Ni jaga je pergi mana Jumaat ni, kita 40 orang je ni. Hak lain memang ramai lah tumpan. Tak ada kira ramai tu. Hak 40 ni, hak yang memang ahli, kita panggil ahli lah. Sebab tu Jumaat tu nama dia ahli Jumaat. Dia akan belajar bab Jumaat. Nama dia lah ahli Jumaat. Ahli Jumaat itu apa dia? Orang yang jadi Jumaat dengan dia. Dia ni lah yang tolong orang panggil dikira 40 orang itu. Yang lain tumpan saja. Walaupun lain pun ramai yang okey ahli juga, tapi 40 saja dikira. Habis. Maka jika disebutnya dengan perlahan, ni dia nak cerita tuan-tuan. Nak cerita ni yang tidak sah. Habis dah. Jadi kadar kita dah tahu, wajib telinga sendiri dengar. Kuat ni tuan-puan, kuat ini lantunan dia sehingga didengar oleh orang lain. Dengar apa dia? Dengar jelas makhraj huruf, bukan dengar suara. Tu jaga tu. Orang hari ni duk tegur ni tuan-puan, kawan dia kuat ni. Kuat apanya? Suara saja keluar. Tapi kita tak perasan dia sebut bak ni tebal ke nipis, tak perasan. Itu tak panggil kuat. Kuat ini kita faham, kita jelas dengan ketebalan huruf baknya, ketebalan huruf ra-nya. Bak ni nipis, dia pergi hantar tebal. Kita tahu. Kenapa? Bak dia baca kuat. Allahu Akbar, kita dengar aqaq dia tu, kita dengar. Ni tak betul ni. Itu kuat. Tapi kalau kita pun tak perasan hamas dia tu pun tak perasan, hanya dengar Allahu Akbar saja, maka itu tak dinamakan kuat, tak dinamakan mengganggu kita lagi. Baik. Mana yang kata bacaan yang tidak sah tuan-tuan? Ni tak baca, dia panggil tak baca. Maka jika disebutnya dengan perlahan. Perlahan. Apa maksud perlahan? Perlahan di sini ni tuan-puan bukan maksud perlahan dalam fiqh. Perlahan dalam bahasa syarak sekadar didengar di telinga. Yang ni maksud perlahan dia ini sehingga tidak ada suara ataupun ada suara yang tak jelas. Tu. Tengok. Dengar perlahan
pakai, yang ini menggunakan ataupun guna kumak kamik bibir. Kumak kamik saja. Ni versi pertama. Sembahyang orang yang versi pertama dulu. Dia ada dua versi kesemuanya. Pertamanya tuan-puan, orang yang solat menggerakkan bibir, kumak kamik saja. Macam ini seperti orang berbisik. Kumak kamik ni macam orang bisik dengar juga. Jawab dia sebut satu je di sini. Kita akan tambah satu lagi. Dia ada dua versi tuan-puan, disebut satu. Jawab dia, nascaya tidak memadai, yakni tidak sah bacaan takbirnya. Mana contoh tuan-puan? Baik, yang pertama yang tidak sah ni iaitu menggerakkan bibir tanpa mengeluarkan suara yang jelas di telinganya sendiri. Ini versi pertama. Macam mana? Bibir gerak. Bibir dia gerak. Macam mana gerak bibir? Bibir gerak. Nampak bibir dia. Ini yang pertama. Dia gerak bibir sahaja. Yang tak gerak bibir tak bincang langsung. Macam mana tak gerak bibir? Bibir pun segam nak bergerak ni. Nampak macam sikit saja. Ada. Ni orang panggil dua-dua ni satu gen ni. Gen takafur. Gen tafakur. Bukan takafur, marah orang takafur lagi. Tafakur. Tafakur duduk diam. Duduk diam. Marilah sama-sama kita bertafakur sempena kematian. Pakat tafakur, tahu dia baca apa. Kita baca Fatihah. Gegen tak Islam tu baca cara dia je lah. Pertama tuan-puan, versi pertama kita ambil yang kumat kamik tu. Tak kumat kamik, reject. Ambil yang kumat kamik. Kumat kamik. Pertama, tak sah. Menggerakkan bibir. Yang kedua, apa dia yang kedua? Yang kedua bukan kumat kamik. Yang kedua ada suara. Tak disebut dalam ni, dan kitab sulan sebut. Yang kedua tuan-puan, ada suara tapi suara yang tidak jelas makhraj huruf. Bahaya ni tuan-puan. Dua-dua ni ramai. Tapi yang paling ramainya lah yang nombor dua. Nombor satu ni, ni Gen Y. Gen Y tuan-puan. Yang Z kita ni, XYZ ni, macam mana? Nombor dua. Apa ni nombor dua? Ada suara, ya, tapi suara yang tidak panggil jelas makharijul huruf. Macam mana contoh? Allahu Akbar. Ini dia panggil sembahyang berbisik. Allahu Akbar. Dia tak panggil bercakap. Sedangkan sembahyang itu adalah percakapan, pertuturan. Tu lagi mengucap. Mengucap ni ucapan. Kita sedang berdialog dengan Allah. Kita sedang bersembang dengan Allah. Sembang apa je ni tak keluar huruf. Tak apa Allah dengar. Memang Allah dengar ikut peraturan. Duk cerita Allah dengar. Tak cakap pun Allah tahu. Ni dalam hati kita ni nak bercakap apa ni Allah tahu awal lagi. Tak perlu bercakap. Tapi kenapa nak bercakap? Sebab ikut peraturan. Follow peraturan yang telah diperuntukkan oleh Allah. Dah Allah suruh buat je. Tu. Memang kalau kita tak bercakap Allah dengar. Ini dua golongan tuan-puan. Golongan kedua apa dia? Iaitu orang yang ada suara tapi suara bisikan yang tidak jelas makhraj. Makhraj semua sama. Allahu Akbar. Mana ra tebal? Tak tahu. Mana ba nipis? Tak tahu. Mana hamas? Semua punya hamas. Allah. Semua hamas. Bukan hamas hak plastik tu. Jadi silap faham. Hamas tu plastik jual. Pertubuhan. Ni Hamas ni ciri dia. Ciri yang dia mengeluarkan angin. Tu Hamas dia panggil. Ciri ka Hamas. Nah. Ini semua bunyi. Semua bahaya. Nak tak gosok gigi. Keluar habis segala virus. Habis dia keluarkan. Dia baru. Habis. Tu dua versi tu tuan-puan. Iman Baijur kata apa?
Iman Bajur kata wala yakfi tahriki lisanihi bighairi isma'in. Tu wala yakfi, tidak sah. Tahriki lisanihi, menggerak-gerakkan lisan. Bighairi isma'in, tanpa mengeluarkan suara yang jelas di telinganya sendiri. Wala yakfi ya'ai wala yasihu, yakni tidak sah. Itu Al-Iman Bajur sebut dalam kitab Bajuri Ibn Qasim jilid yang pertama. Habis tuan-puan, 2. Yang betulnya macam mana? Yang betulnya telinga kita kena dengar semua huruf. Macam mana contoh? Allahu Akbar. Telinga kita jangan kuat sangat. Kuat kacau orang pula. Allahu Akbar. Dengar. Tuan-puan boleh dengar? Itu saya bagi contoh. Contoh saja. Nanti kalau slow sangat, tuan-puan tak dengar. Tu kena kuatlah pakai mic. Jangan tuan-puan buat macam tu, sekali aja habis pecah surau. Semua pakai Allahu Akbar. Terkejut semua, Tok Imam pun terkejut. Tok Imam bagi kuat. Kita bagi perlahan saja. Tapi ingat, makna perlahan dalam fiqah. Hari ini dah hilang perlahan dalam fiqah, tuan-puan. Perlahan di sisi dia. Allahu Akbar. Ni baru perlahan. Cuba kita kuat. Allahu Akbar. Kuat tu kuat. Jangan. Dia kata ganggu orang. Pandai pula dia duk kacau orang. Duk tegur orang benda hak betul, tegur pula. Dia buat tak betul tu, nak suruh ikut dia. Nak suruh kita pun solat. Nak jadi geng itik juga. Geng itik ansar. Kalau di Kelantan tuan-tuan itik ansar, serati dia bagi. Mati macam tu. Semayan. Habis. Itu 2 tuan-tuan. 2 yang tidak sah, 1 sahaja yang sah. Sekarang kita buat kesimpulan. Cara yang ketiga dia tak sebut di sini. Wajib, ini tambahan. Wajib disertakan niat dalam takbiratul ihram. Iaitu, ni tambahan dia. Ingat dalam hati mengerjakan sembahyang fardu zuhur atau sebagainya ketika menyebut Allahu Akbar. Ini kita dah faham ini ya. Kita dah belajar cara yang kedua ataupun rukun yang kedua, niat. Maka niat ni kena letak di dalam takbiratul ihram. Bila sudah ada ingat macam itu, cukuplah, ini sahlah menyertakan niat di dalam takbiratul ihram. Baik. Last sekali tuan-puan, dia tidak disebut di sini. Apa syarat yang ketiga? Dia disebut 2 saja di sini. Baik, syarat yang ketiga. Syarat ketiga ni tuan-puan, dalam kitab lain dia sebut, iaitu kita menyebut setiap huruf betul mengikut makhraj. Nak tahu betul tu tuan-puan payah tu. Nak tahu betul tu kena jumpa guru tu. Syarat ketiga, saya ulang tuan-puan, sebutan kita 88 huruf ini, alif lam lam ha ini, sebutan kita setiap huruf mesti betul mengikut makharijul huruf ataupun mengikut standard huruf. Betul kena belajar. Memang tak terkecuali kena skrip ini, skrip kena baca depan guru. Skrip ini ya, Nabi dia baca depan Jibril. Skrip ini memang skrip ini orang panggil apa tuan-puan, dia punya rangkaian ini bukan daripada para ulama kita, tapi rangkaian daripada Nabi, daripada Jibril, dan Jibril ambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang skrip digubal oleh Allah taala. Baik, macam mana cara? Sepitah lalu saja kita sebut tuan-puan. Syarat yang ketiga ni iaitu sebutan huruf, setiap huruf betul, sempurna, nilai tambah lah, betul dulu. Nak cantik tu make up lah, betul mengikut makhraj huruf. Walaupun tak cantik, tak sempurna, saya pun tak sempurna tuan-puan, tak cantik, cuma saya ni orang panggil betul saja, bukan cantik sangat. Bukan cantik. Sebab tu kalau orang lebih betul ada, maka kita beri kepada orang yang lebih betul ada. Sebab kita hanya betul, bukan perfect, bukan sempurna. Nak sempurna tu kita tambah lagi lah, tambah. Tapi basicnya bagi betul. Okey. Macam mana huruf dia tuan-puan? Alif lam ha ni Allahu Akbar. Alif tu hamzah tuan-puan, dia panggil hamzah wasal, nipis, jangan tebal. Ini basic lah. Kalau tebal di sini jangan bertukar saja sah fiqahnya. Nak cantiknya jangan tebalkan. Kalau dia tebal huruf hamzah, dia tebal, salah ke tidak? Tak tepat. Dalam fiqah betul. Dalam tajwid jangan tanya tunggu tajwid, reject awal. Dia beza. Tajwid dia punya piawaian dia tinggi. Tak betul.
Fiqh kata tak tepat. Tebal jangan tebal, ini nipis jangan tebalkan. Kita fiqh jangan bertukar huruf. Walaupun tak cantik, sah, tapi tak ada nilai tambah lah. Maksud sah sahajalah. Itu fiqh lebih ringan. Fiqh ni lebih ringan. Fiqh dikira sah batal, sah batal, sah batal. Maka piarawan fiqh jangan bertukar huruf, bertukar saja reject. Tak sah. Tajwid dia nak cantik lah. Kalau tebal huruf jangan dinipihkan. Kalau nipis jangan ditebalkan. Maka hamzah ni tuan-puan, jangan jangan. Sebab nipis. Nipis. Kadang-kadang kita tertarik dengan lam. Kan alif lam tu, lam yang kedua itu tebal tuan-puan. Lam yang kedua, alif lam tu itu kena tebal, tak boleh nipis. Maka kadang-kadang orang dia nak tebalkan lam, ditebal dengan hamzah. Allahu akbar. Tu bunyi tebal tu. Dia tebal di lam. Lam tu dia panggil lafzul jalalah. Lam tu, alif lam lam ha tu. Lafzul jalalah. Mesti tebal. Maka nak tebal nipis ni tuan-puan bukan peranan suara, tidak. Bukan peranan suara. Tapi peranan dia ialah lidah yang memainkan peranan nak tebal, bukan suara. Suara kuat rendah volume itu tak menentukan ketebalan, bukan. Lidah kita. Allah, Allah. Allah. Itu nipis. Allah, tebal. Allahu akbar. Nipis, lam tu tebal. Jangan tebal lah. Tak betulnya tu Allah, itu terkejut. Bukan baik, Allah. Baik, satu lagi tuan-puan, settle dah. Allah, 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 Allah. Sebab tu dia bunyi lain, sebab tebal. Kita dah biasa Allah, Allah, Allah. Kita Allah, Allah. Tu nipis. Lam tu lafzul jalalah, dia kena tebal. Allah. Jadi nebal nipis ni dimaafkanlah pada fiqahnya, jangan bertukar huruf lain sajalah. Cuma nak cantik kena tebalkan. Kena tebalkan. Allahu. Jangan hu lah. Allahu. Bukan hu. Hu. Bukan hu. Bukan. Allahu okey. Yang kedua yang kita nak sentuh 3 huruf. Nak sebut 4 huruf saja. Huruf pertama alif nipis, yang kedua lam tebal, yang ketiga hak tu tak apa. Yang ketiga nak sebut. Pertama alif nipis, yang kedua lam tebal, yang ketiga yang kita nak sebutnya ialah nipis. Apa dia? Jangan tebalkan. Kalau tebal tuan-puan dia akan bertukar dengan qaf. Itu orang kadang-kadang tak perasan. Allahu akbar. Apabila tebalkan dia tuan-puan, dia akan banyak nak hampir mempengaruhi huruf qaf. Jangan tebal, dia nipis. Allahu tu. Baik. Yang terakhirnya tuan-puan tebal balik. Nipis tebal. Nipis. Ba tu nipis. Ba tu nipis. Ra tebal. Baru ra. Waqaf pun tuan-puan kena tebalkan. Kerana sebelum huruf ra dia ada baris di atas, kena tebal. Kalau ra di bawah nipis. Khabir. Tu nipis. Khabir tu nipis. Jangan khabiru. Tu salah. Inna rabbahum bihim yawma idzil lam tu idghamkan dia mislan idgham senyawakan dia idzil la khabir. Ra nipis. Sebab apa? Sebab ra nipis sebelum dia baris di bawah. Khabir. Itu paling nipis lah. Kalau orang paling cekak tu di hujung-hujung lidah. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Itu paling nipis. Itu ikut kemahiran kita. Kalau orang yang boleh paling nipis hujung sekali lidah, paling nipis. Nipis tebal peranan dia lidah. Habis.
Ra tebal. Akbaru, baru, akbaru. Nak mudah jadi tebal tupan bukanlah mocom, tapi teknik dia macam nak mocomkan. Akbaru, baru. Itu cara nak orang panggil apa, nak bentuk supaya tebal. Tu dia mocom, mulut dia macam nak mocom. Allahu akbaru. Tu tebal. Dan satu lagi tuan-puan, ini untuk value added saja, nilai tambah saja. Satu lagi, dia huruf kaf itu dia huruf syiddah. Bukan syaddah, syaddah lain. Syaddah bulan depan, minggu akan datang belajar. Fatihah ada syaddah, 14 syaddah. Syaddah sabdu itulah. Syaddah sabdu. Kalau syiddah, huruf syiddah. Syiddahnya apa dia? Iaitu bacaan kita menahan suara. Itu syiddah. Mana contoh? Tabbat yada. Walaupun volume tinggi tuan-puan, tapi nipis. Dal itu dia tak boleh tebal. Yada abi, tak boleh tebal. Walaupun volume tinggi, tetap tak akan jadi tebal. Setengah orang dia ingat nak tebalkan huruf kena volume kuat. Dah. Tabbat yada, nipis. Kalau tebal, tabat yada, tu tebal. Yada, tebal. Dal nipis, istifal dia panggil. Tabat yada abi. Kalau Melayu dia panggil ba lah. Arab macam V. Abi lahabi wa tab. Kenapa tak boleh kena taham sekejap baru ba? Kerana syiddah. Syaddah satu, syiddah satu di sini. Maka jangan lepas cepat. Tu teknik membaca huruf syaddah dan dalam masa yang sama huruf itu syiddah. Dia ada sabdu syaddah, huruf ba itu syiddah. Tu pening tu. Lepas tu orang tanya, kenapa taham gitu tu syaddah tu? Bukan menahan itu syaddah, menahan itu syiddah. Tu syaddah dengan syiddah lain. Tu. Sebab tu ini baca yang peringkat tinggi lah. Tabat tu jangan cepat berhenti. Tabat yada abi lahabin wa tabba. Baru lepas, jangan lama sangat. Lama sangat jenuh makmum tunggu bila nak lepas tu iman ni ni. Tu memang tak betul. Dia kena lepas. Jangan lambat sangat. Jangan cepat sangat sampai tidak ada menahan. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Sekejap aja. Setengah orang tu dia main kat situ tak boleh. Wa tabba. Tu lebih kapal 2 harakat dia hantam. Tu salah. Tu. Dan satu lagi tuan-puan, tabat jangan tabati. Tabat yada abi lahabin wa tab. Dua-dua tak betul. Batabak pun tak betul lah, tabati pun tak betul. Dia bukan tabati, tabat yada. Tak tu kan dia sukung. Tapi oleh kerana kita ni dia main, dia bergelojoh tuan-puan, dia gelojoh, dia main rembak je. Tabat yada. Tu dia jenis tak tengok huruf. Tu dia rembak tu ikut dam tu. Biasa macam doa je tu apa. Kadang-kadang doa ni ya Allah, dia main baris, dia hantam panjang pendek dia hantam. Apabila panjang pendek hantam, baris hantam, dia bertukar makna. Tu bahaya tu. Doa lain dapat lain. Sebab makna dia bertukar. Baik. Itulah dia tuan-puan seberengkas sedikit orang panggil apa, cara baca lafaz yang bernama takbiratul ihram. Insya-Allah akan datang kita akan sambung syarat yang keempat, iaitu membaca Fatihah. Okey. Sunat. Sebelum saya lupa tuan-puan, sunat ini wajib dah settle dah. Habis dah wajib. Takbiratul ihram ini sunat apa dia?
Saya nak sebut satu, dia banyak sunat tuan-puan, dia banyak sunat, tapi satu je sebab ini yang familiar lah, yang kita sebut yang popular, iaitu cara mengangkat dua tangan. Sunat. Kita kadang-kadang duk perasan tu seolah-olah lah, kadang-kadang tak perasan pun, seolah-olah macam wajib. Tak angkat tu rasa macam salah sembahyang tak angkat tangan. Allahu Akbar. Ini pelik ni Tok Imam tak angkat tangan ni. Tok Imam pergi tuan-puan berdiri. Berdiri dia okey, memang kena berdiri lah, tak kena duduk. Berdiri tu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata Tok Imam ni pelik ni. Akak tangan tak ada, tapi letak sini ni sunat juga ni. Tak letak pun tak apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abi Allahu Akbar. Relax. Sunat tuan-puan, tapi jangan buatlah makruh. Kalau tak buat benda ni makruh mazhab kita, jangan duk buat pula. Hari ni tahu dah sunat, jangan duk buat sekejap lagi. Tu pelik tu kau. Pelik orang tengok. Walaupun sunat tuan-puan, dia panggil apa? Kalau kita tinggalkan sunat dalam mazhab Syafi'i, dia panggil pelik. Jangan buatlah benda pelik tu. Dia mazhab Syafi'i tuan-puan, dia antara mazhab yang paling perfect, yang paling cantik, komplit. Dia mengambil berat yang sunat. Saya nak cerita sunat tuan-puan. Kita dah tahu, saya ulang saja. Jadi sunat ini dia ada dua level. Pertama level sunat, yang kedua level afdal. Jadi jangan apa panggil apa? Tuan-puan jangan keliru dua ni. Pertama sunat, yang kedua afdal. Kita nak dapat apa dia mazhab Syafi'i ni, kalau boleh nak selarah lah. Kalau afdal, buat samalah afdal. Maksudnya kita tahu ini afdal, ini sunat. Okey, sunat macam mana teknik sunat? Okey, sunat mengangkat tangan ni tuan-puan, dan asalkan angkat tangan dalam bentuk macam mana pun dapat ada pahala sunat. Dipanggil pahala sekurang-kurang sunat. Sama ada tuan-puan angkat separuh, pertengahan, terlebih. Ni angkat terlebih lah. Slender. Sunat. Dapat pahala mengangkat dua tangan. Cuma dipanggil tak dapat pahala afdal. Okey, kita nak tengok yang afdal. Yang afdal dia beza tuan-puan. Afdal mazhab Syafi'i lain, afdal mazhab Hanafi lain, Ahmad bin Hanbal lain. Tu dia keliru tu. Kadang-kadang guru kita belajar di luar negara, dia buat balik afdal mazhab Hanafi. Dia pun dah banyak sangat ngaji guru sana, banyak sangat tak perasan hak mana afdal. Afdal mazhab kita tuan-puan, banyak kitab sama je. Tengok kitab ni direkaskan daripada kitab Matla'ul Badraini wa Majma'ul Bahrain. Kitab kita ni sama. Nanti sampai satu tahap kita akan belajar. Macam mana afdal mazhab kita? Afdal mazhab kita tuan-puan, telinga ni, dua cuping telinga, dua ibu jari sama, bukan sentuh, bukan. Sentuh mazhab Hanafi. Kena ingat, sentuh tak salah, tapi itu bukan afdal mazhab kita. Ni kita nak clearkan mana satu afdal mazhab kita. Afdal mazhab kita dipanggil musawah, iaitu bersamaan. Dalam kitab sebut menyamai dua ibu jari, menyamai dengan apa? Menyamai dengan dua cuping telinga. Sama. Kalau kita ukur ni tuan-puan, dia sama ni. Dan pihak atas, pihak jari atas menyamai dengan dua cuping telinga atas. Sama, bukan sentuh. Bukan. Macam mana cara dia? Allahu Akbar. Sama. Bukan itu mazhab Hanafi. Bawa sedikit mazhab Ahmad bin Hanbal. Langsung tidak ada irsal mazhab Maliki. Mazhab Maliki, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang tu imam duk macam tu. Action tu imam. Main dua tangan ada poket je. Mazhab Maliki irsal dia bagi. Maksudnya tak sunat. Tak sunat. Tu. Tengok tu imam luar-luar negara kan. Macam tu sembahyang. Ni kalau dia pakai jubah, kata pakai jubah dah boleh seluar. Tu imam sana pakai tie tuan-puan. Ingat tak alim kita pakai tie, pakai blazer. Ini bukan orang alim. Imam sana engineer. Kawan saya belajar di Australia. Dia kata tu imam ada 3-4 orang masjid dia tu imam.
Ada seorang iman engineer. Ada seorang iman tu doktor. Iman ketiga tak ingat dia cerita lah iman ketiga tu semua profesional. Datang ni buan pokok doktor apa nama ni, datang semap lah pakai blazer apa datang kan. Ambil jubah dia, sarung jubah imam, jadi imam. Siap je nak masuk office, lempar jubah imam, pakai blazer dia balik. Tak kena tu imam. Kita ingat tu imam ni nak kena pakai jubah lah, mana hala apa pakai jubah lah. Baru jadi tu imam betul. Tak pakai jubah tak jadi tu imam. Jadi saya tahu tuan-tuan, afdal macam mana? Kita tunjuk sekali lagi demo tuan-tuan. Afdal mazhab kita, Allah sama ni. Sama, nak tahu sama kena balik buat depan cermin. Tu. Allah, jangan tengok dia orang baru-baru nak mula. baru nak mula tak confident. Sama ke tak ni? Allah. Lah dia kata yakin bagi kena lah. Tu mazhab lain. Hak tu yang kita nak confident bagi kena. Allahu Akbar. Bagi kena terus lah. Tak perlu kena, sama je. Tu macam tu. Dua ni. Jangan turunkan sama. Kalau mazhab lain, Tuan Ahmad bin Hanbal, dia sama paras. Ni sama paras. Tapi atas sama cupi telinga. Ni sama paras. Ni cupi telinga. Ni lelaki bukan perempuan lain. Nanti last sekali kita cerita perempuan. Perempuan kalau dia ikut lelaki, makruh, tak dapat pahala. Perempuan dia kena bawah macam tu. Ni lelaki kalau mazhab Imam Ahmad, saya tak nak cerita mazhab lain, takut keliru. Sebab Ahmad bin Hanbal, ni dia kena sama. Ni sama mencupi. Hanafi pula sentuh. Macam tu. Ni Allahu Akbar. Tu mazhab Hanafi. Baik, saya tahu tuan mazhab kita. Itulah dia mazhab kita. Okey, lagi ada satu lagi bonus tuan-tuan. Ini bukanlah payah sangat kalau kita dah biasa buat jadi. Okey. Sunat yang kedua apa dia? Iaitu sunat menuturkan kalimah Allahu Akbar matching dengan pergerakan. Ini sunat Yasin, bukan yang tadi. Yang tadi ni afdal dari segi pergerakan. Allah, pergerakan kita. Yang kedua, sunat yang kedua, dia banyak sunat. Saya nak sebut dua je. Sunat yang kedua, suara kita Allahu Akbar sama dengan pergerakan tangan kita. Macam mana cara dia? Mula betul kita luruskan. Saja mula bergerak perlahan-lahan. Bila bar sempurna qiyam. Qiyam ni tuan-tuan sunat yang lain. Qiyam ni itu sunat yang lain. Tak qiyam pun tak apa. Tapi ni kita nak perfect qiyam. Maka buat macam ni tuan-tuan. Allahu Akbar sini. Bar. Tu. Jangan bar tengah jalan. Kalau bar tengah jalan tak dapat pahala afdal menuturkan kalimah menyamai dengan pergerakan. Ini semua mazhab dari Imam Syafi'i tuan-tuan. Tak ada imam lain. Lepas tu kalau orang lain dengar dia rasa pelik. Sebab dia duduk terbiasa belajar luar negara, mazhab lain lebih banyak daripada mazhab kita. Kalau kita tidak menghalusi mazhab kita, dia akan rasa pelik. Tu panggil asin di bumi sendiri. Bumi kita mazhabnya ialah mazhab Syafi'i. Dia ambil mazhab orang lain. Habis tuan-tuan, settle. Jadi samakan Allahu Akbar. Nanti akan qiyam tu kita cerita lain lah. Qiyam ni tuan-tuan, qiyam ni buat macam mana pun okey qiyam ni. Cuma dia ada yang afdal. Akan datang kita akan cerita qiyam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.